Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Bersama saya Ahmad Zai Hazlin bin Ahmad Zai Hasri Sidit bernombor kad matrik D202020966233. Saya tidak berseorangan hari ini. Memperkenalkan rakan seperjuangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Luqman bin Muhammad Daud bernombor kad matrik D202020966245. Ya, tanpa membuang masa, pada hari ini kami ingin membentangkan suatu topik yang berbunyi ketagihan alkohol. Ketagihan alkohol, juga dikenali sebagai alkoholisme, adalah keadaan yang dimaksudkan dengan tabiat pengambilan alkohol secara berlebihan. Ia berlaku apabila seseorang mengambil minuman keras terlalu banyak sehingga badan seseorang akhirnya menjadi bergantung dan ketagih pada alkohol. Apabila ini berlaku, alkohol boleh menyebabkan perubahan dalam otak yang boleh membuatkan seseorang hilang kawalan terhadap tindakan mereka. Adalah penting untuk mendapatkan rawatan perubatan sekiranya anda mengesyaki anda atau rakan anda mungkin mempunyai masalah dengan ketagihan alkohol. Kabinet bersetuju untuk meminda undang-undang bagi mengenakan hukuman lebih berat terhadap pemandu di bawah pengaruh alkohol serta pemandu yang memandu secara berbahaya hingga mengakibatkan maut. Menteri Pengangkutan berkata, 3 seksyen di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu Seksyen 41, 45 dan 44 akan dikaji semula bagi memperketatkan undang-undang sedia ada dengan hukuman yang lebih berat. Turut akan dipindah ialah Seksyen 41 iaitu mengenai pemanduan secara melulu dan berbahaya sehingga mengakibatkan kematian, yang kini sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara minimum 2 tahun dan maksimum 10 tahun dan denda minimum RM5,000 dan maksimum RM20,000. Pindaan Seksyen 44 pula mengenai pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk dan pengaruh dadah, yang kini jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 3 tahun atau tidak melebihi 10 tahun dan denda tidak kurang RM8,000 dan tidak melebihi RM20,000. Dan mengenai Seksyen 45 berhubung kepekatan alkohol pemandu yang dicadangkan dipindah, Menteri Pengangkutan berkata, undang-undang di Malaysia buat masa ini mengenakan had alkohol pemandu 80mg alkohol bagi setiap 100ml darah berbanding Piawaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO iaitu 50mg alkohol bagi setiap 100ml darah. Antara faktor-faktor yang mendorong para remaja untuk mengambil minuman keras termasuklah pengaruh rakan sebaya. Ramai remaja menganggap bahawa alkohol memudahkan mereka mendapat ramai kawan dan diterima sebagai sebahagian dari kumpulan tersebut. Jika mereka enggan mengikut cara hidup rakan, mereka takut akan kehilangan rakan. Selain itu, faktor yang kedua ialah iklan yang dipaparkan. Kita lihat media cetak, akhbar-akhbar bahasa Inggeris semakin kerap mengiklankan minuman-minuman beralkohol. Pengiklanan sekarang menjadi sangat menarik. Pada masa kini, syarikat arak sudah mulai menaja sukan. Belum lagi sukan seperti bola sepak ataupun badminton, tetapi sudah mula menaja sukan seperti golf. Menggunakan wanita mengeksploitasi wanita yang seksi, yang menggairahkan untuk menjual arak juga menarik perhatian para remaja di luar sana. Faktor yang terakhir adalah mudah didapati. Penjualan arak dijalankan di mana-mana sahaja. Kesannya, remaja tidak menghadapi kesusahan dalam mendapat alkohol pada bila-bila masa. Ini telah mendorong mereka untuk mengambil minuman keras dengan lebih kerap. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kesan ketagihan alkohol pada diri kita dan masyarakat. Yang pertama, kesan kepada otak. Di dalam otak, alkohol akan menyebabkan penindasan kawasan-kawasan yang biasanya mengawal maruah dan disiplin diri sehingga peminum mula merasa kurang sifat malu, fikiran bercelaru dan pergerakannya juga agak tidak terkawal. Peminum
juga kurang keupayaan dari segi belajar, membentuk idea spontan, menumpukan fikiran dan membuat pertimbangan yang teliti. Yang kedua, kesan kepada hati. Setiap kali seorang peminum mengambil alkohol, sel hati akan mati dan menjadi parut. Parut ini akan mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan sempurna. Parut yang serius akan menyebabkan hati tidak dapat berfungsi langsung, dan keadaan ini disebut sirosis hati dan boleh membawa maut. Kesan yang ketiga, iaitu kesan kepada perut. Alkohol juga menyebabkan kerengsaan perut, iaitu gastritis, yang akhirnya boleh membawa kepada ulcer. Bagi mereka yang memang menghidapi ulcer perut, sakitnya akan juga semakin teruk. Yang keempat, kesan kepada saraf. Kerosakan saraf boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke, Korsakoff dan kerosakan sel-sel otak, yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Peminum juga akan mengalami halusinasi pendengaran, amnesia, paranoia, depresi dan kecenderungan membunuh diri. Yang terakhir iaitu kesan kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, masalah sosial akibat ketagihan arak juga amat ketara seperti pergaduhan, gangguan seksual, penderaan anak dan isteri, gangsterisme, kemalangan dan banyak lagi. Seterusnya, saya akan menerangkan strategi untuk menangani permasalahan ketagihan alkohol. Merawat ketagihan alkohol adalah suatu tugas yang mencabar mental yang memerlukan banyak sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan. Terdapat banyak program yang boleh membantu merawat ketagihan alkohol. Antaranya ialah yang pertama, detoksifikasi dan penarikan dari alkohol bagi membuang alkohol sepenuhnya dari badan penagih. Yang kedua, rehabilitasi bagi mempelajari kemahiran hidup dan tabiat yang baru. Yang ketiga, kaunseling bagi mengatasi masalah emosi. Yang keempat, menghadiri kumpulan sokongan secara berterusan bagi mengelakkan pengulangan dan menguruskan perubahan gaya hidup. Yang kelima, rawatan bagi masalah kesihatan dan masalah mental yang berkait dengan alkoholisme. Dan yang terakhir, ubatan bagi membantu mengawal ketagihan. Pilihan rawatan terhadap ketagihan alkohol bergantung kepada tahap ketagihan seseorang penagih atau peminum. Seseorang penagih, sebaiknya mereka harus berbincang dengan doktor terlebih dahulu berkenaan rawatan terbaik yang sesuai untuk diri mereka. Terusnya, pesanan kepada diri dan masyarakat. Pengharaman arak dan kesan buruk akibat pengambilannya telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW lebih 1400 tahun yang lalu. Antara kesan-kesannya yang disebut ialah berpaling daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti meninggalkan solat dan berani melakukan maksiat, boleh menghilangkan akal serta menyebabkan kebencian dan permusuhan. Nasihat saya agar kita sama-sama bertanggungjawab atas diri kita dan masyarakat supaya gejala ketagihan alkohol dalam kalangan remaja, terutamanya remaja di negara kita, terus berkurang hingga mencapai tahap sifar, agar remaja di Malaysia terus menjadi sebuah generasi yang bebas daripada ketagihan alkohol serta menjurus pada pembangunan insaniah yang baik dan sihat dalam semua aspek. Sekian, terima kasih.